Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazli Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-69. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-108 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ. Adapun orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya, maka di dalam syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang mereka yang berbahagia di dalam syurga atas ganjaran terhadap amal soleh dunia. Dalam ayat sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang kecelakaan yang dihadapi oleh penghuni neraka. Maka ayat 108 ini merupakan susulan yang menjelaskan keadaan sebaliknya. Orang di dalam syurga mendapat kenikmatan dan mereka kekal di dalam syurga selama mana wujudnya langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa perbahasan pada perkataan illa yang bermaksud kecuali. Sesetengah ulama mengatakan orang yang masuk syurga sehingga waktu yang tidak terbatas, kecuali orang yang ditunda untuk memasuki syurga, yakni orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat akan menerima azab terlebih dahulu sebelum memasuki syurga. Maksud perkataan kecuali di dalam ayat ini merujuk kepada orang yang tidak kekal di dalam neraka. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan perkataan kecuali ini membawa maksud segala sesuatu itu kembali kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahawa yang terbaik ialah dengan memahami bahawa ayat ini berfungsi untuk menunjukkan kuasa Allah yang mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ke atas dirinya untuk mengekalkan di dalam syurga kepada sesiapa yang melakukan ketaatan. Sementara kalimah majzuz yang diambil daripada kata jazza bermaksud memotong dan atau memecahkan. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin, ketika mentafsirkan ayat ke-108 surah Hud ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Taala telah menetapkan sejak azali lagi akan dikenakan azab kepada seseorang yang bersalah pada hari kiamat, yakni hari pembalasan terhadap segala perbuatan manusia yang dilakukan di dunia. Allah Subhanahu Taala boleh menangguhkan azab seksaan ke atas seseorang di dunia dan melunaskan azab tersebut di akhirat.
Begitu juga ganjaran, kebaikan dan kebahagiaan atas susah payah hamba di dunia yang sementara ini pasti akan diganjari dengan nikmat kurniaannya di akhirat kelak. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-108 surah Hud dengan menyatakan bahawa atas jasa, atas amal, atas iman yang telah mereka bina selama di dunia, atau kepercayaan kepada Allah yang tidak pernah lepas kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan, iaitu boleh sahaja Allah menaikkan lagi tingkat martabat hambanya yang dimasukkannya ke dalam syurga itu kerana nikmat Allah tidaklah terbatas. Hamka menjelaskan kesimpulan bagi ayat ke-108 bersama ayat ke-107 bahawa ada manusia yang akan kekal dalam neraka kerana dosa-dosanya yang besar. Tetapi keputusan Allah yang berbuat mengikut kehendaknya boleh berlaku mengikut apa yang diputuskan. Boleh berlaku mengikut apa yang diputuskannya. Bahkan boleh jadi akhirnya neraka itu ditutup oleh Allah dan sisa isinya yang telah lama di dalamnya dipindahkan ke syurga. Dan orang yang kekal dalam syurga pun dapat pula dilakukan oleh Allah mengikut kehendaknya. Dan tiada siapa pun dapat menghalang Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja menambah berlipat ganda nikmatnya kepada ahli syurga dan tiada siapa pun yang dapat menghalangnya. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi pula menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-113 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa mereka yang berbahagia adalah yang beriman dan mengerjakan amalan yang baik selama hidup di dunia. Mereka akan ditempatkan di syurga untuk selama-lamanya selain apa yang dikehendaki Tuhanmu untuknya. Pembalasan yang diberikan oleh Allah adalah suatu keikhlasan, suatu keihsanan yang kekal dan tidak ada henti-hentinya. Manakala di dalam tafsir Inspirasi karya Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria menyebut bahawa seorang mukmin yang taat akan masuk ke syurga Allah Ta'ala tanpa menjejakkan kaki ke neraka. Inilah definisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan nikmat kasih sayang Allah, yakni pemberian yang tidak pernah terputus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-108 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-108 surah Hud telah menerangkan mengenai syurga dan keadaan di dalamnya kerana manusia tidak dapat mengetahuinya dengan panca indera yang dikurniakan kepada mereka tanpa perkhabaran daripada Allah Ta'ala. Al-Quran menjelaskan mengenai syurga sebagai satu bentuk dorongan kepada kita agar sentiasa berusaha dan beramal agar menjadi penghuninya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-73, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu, sedang pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu. Maka masukilah syurga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat ke-46 sehingga 48. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Sejahtera dari bencana dan aman dari malapetaka. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap di atas tilam. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan merasa sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.
Firman-Nya dalam surah At-Tur ayat ke-17 dan 18. Innal muttaqina fi jannatin wa na'imin fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan, mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Bagi orang yang beriman adalah menjadi satu kewajipan kepada mereka mengejar segala janji-janji Allah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Golongan yang dikira layak menjadi penghuni syurga ialah mereka yang mentauhidkan Allah, ikhlas melakukan ibadah kerananya, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, memelihara adab-adab mulia, menjaga tutur kata, menghormati ibu bapa serta berkhidmat untuk keduanya, menjaga silaturrahim, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di samping itu, perbuatan mensyirikkan Allah, meninggalkan solat, tidak berpuasa, berjudi, berzina, minum arak, menuturkan kata-kata nista dan derhaka kepada kedua ibu bapa adalah penghalang kelayakan menjejakkan kaki ke syurga Allah. Sebaliknya, melayakkan seseorang itu menjadi penghuni neraka Jahannam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-108 surah Hud ini ialah umat Islam mestilah berusaha melakukan amal soleh dengan menjadikan ganjaran syurga sebagai sebuah dorongan dan motivasi akhirat. Allah SWT telah menetapkan bahawa syurga ini hanya akan didiami oleh hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Umat Islam mestilah memperbanyakkan doa agar dikurniakan ganjaran amalan yang terbaik pada hari akhirat. Umat Islam juga wajib berusaha memelihara pintu syurga yang utama. Sekiranya mempunyai kedua ibu bapa yang masih hidup atau berbakti dengan mendoakan mereka yang telah kembali ke alam barzakh. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.